Jadi hok nak tahu boleh ke tak boleh, tengok Nabi lah. Situlah paduan kita tu. Tengok Nabi. Jangan tengok orang kemudian. Orang kemudian dia banyak perkara, dia ubah. Lama-lama kalau kita turut era ni kan, jadi berubah agama. Serupa juga kalau raya ni kan dia pesan, setengah-setengah tu berani ni kata sunnah Nabi nak pergi ziarah kubur hari raya puasa. Itu bid'ah. Tak ada, Nabi tak pernah buat. Biar dia royak dalam hadis mana. Dia kata sedap kecek depan orang tak erti. Tak ada. Lepas tu tak boleh kau kalau pergi. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau sebagai suatu ketetapan, tak boleh. Ya jadi gitu tu orang kita dia tak tahu apa sebenarnya dia kalau tidak tak ingat kau tu nenek ni. Ni lah peluang ketika baliknya raya betul lah raya. Masalahnya tak apa dia balik sehari dua sebelum pada tu sebelum raya pun boleh pergi apa tak lagi. Selepas raya tak lagi. Ni buat apa-apa yang tak hari raya tu apa? Itu tak kena. Hak tu yang nak tegur je. Nak pergi hari raya kalau tak apa-apa sebab itu yang masa yang kita ada. Tak apa, memang boleh. Tapi sekarang tidak jadi gitu. Bahkan ada dalam TV itu saya sendiri dengar tu tengok, apa ustaz ni? Dia kata Nabi, sunnah Nabi. Sunnah mana? Sunnah dia ada dalam hadis. Tidak kata sunnah tak boleh. Fitnah tu. Besar dosa besar tu. Hak Nabi tak pernah buat, kita kata sunnah Nabi. Jadi orang ramai ni kan apa lagi lah, dia bukan sunnah Nabi molek lah. Boleh pahala besar lah. Hak tak ada pahala sikit abu, jadi ada pahala. Itu akibat bid'ah. Bukan kita kata tak boleh pergi. Lain. Boleh nak pergi hari raya. Bahkan sunnah Nabi sebenarnya. Tengah malam dia pergi ziarah kubur, apa tu kita tak pergi. Tengah malam dia pergi ziarah kubur. Waktu pula kita tak buat. Waktu memang ada. Pergi ya. Terutama lah ni apa ya, kubur pun cerah juga kan. Kawasan dia tidak seperti zaman dulu. Tapi hak hari raya pergi tu, hak ngaji hadis ni janganlah. Jangan. Kalau ada ustaz kata sunnah, minta dengan dia hadis. Kita pun nak tahu. Hadis mana? Dia kata sunnah. Dalam kitab mana? Kita hak ngaji ni pun dia kena apa dia kata agresif sikit. Agresif. Jangan terlalu pasif. Tanya dia. Dia kata begitu tu apa dalil dia? Sebab apa? Kalau tidak jadi fitnah pada masyarakat. Setengah-setengah orang kita dia tak boleh balas dia. Sebab dia tak boleh tegur. Setengah tu pun tak boleh berjihad. Setengah tu pun tak berani. Usaha kau nak perang, nak mati, kena. Setengah tu pun tak boleh nak tegur kerana agama. Jadi gapo dia? Kau ngaji agama. Padahal jelas. Sebab tu tak boleh. Jadi daripada kita baca saat ni, poin yang keberapa ni? Dia berasa bertuah kalau boleh bersama Rasulullah. Kerana itu mereka akan terus mengikuti baginda apabila berpeluang. Memang itu sikap sahabat. Yang keempat, para sahabat tetap berjuang bersama Rasulullah meskipun mereka berada dalam keadaan serba kekurangan. Ni pengajaran itu. Kita tahu serba kekurangan tu, tengok kain dia tu, kecil kain dia tu. Cara tu je pergi pakai, kata perang dia tidak kata cukup pakaian ke tak. Tapi dia pergi perang setianya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan sahabatnya. Walaupun dia tidak baju untuk kita pun. Contoh kita dari segi pakaian. Tapi dari segi kesetiaan dia kepada agama tu, pengorbanan dia untuk agama tu tak boleh lawan. Tak ada. Dalam dunia ni sampai ke bila pun umat Islam ni jasa dia. Nak boleh setara dia tu tak ada. Tak boleh. Payah. Walaupun ada orang sanggup mati, walaupun ada gitu gini, tetapi tidak sebagai satu generasi. Ni generasi. Adalah sebagai dua yang terpencil. Ni generasi. Berapa ramai lagu tu keadaan. Yang kelima, boleh mengadukan sesuatu kepada pemimpin
atau membawa apa-apa mesej kepadanya walaupun pada waktu malam. Boleh. Kalau perlu kita jumpa dengan seseorang, terutama pemimpin, ketua kita, nak royak apa-apa yang perlu, malam pun boleh pergi. Di pengajaran. Sebab Nabi rekah je, umur dia semetar je kita. Semua jadi panduan. Semua jadi panduan. Ni Jabir pergi tengah malam. Apa tengah malam? Apa tengah malam? Dia tidak kata tak boleh kalau malam. Ada. Kira-kiranya apa tengah malam ni ada hal mustahak lah. Boleh pergi. Jangan kita sempitkan. Kalau boleh, zaman kita ni zaman maju kan, zaman moden, zaman serba kemudahan. Kalau boleh kajian 24 jam buka untuk aduan ke, untuk gapo-gapo ke, masyarakat ni buka. Kita boleh buat shift macam-macam cara kaedah zaman moden ni untuk orang kerja. Masalah apa nama ni, lampu tak timbul, malam pun supaya sial juga. Masalah makan, kemudahan pun tak timbul sekarang ni. Sepatutnya kemudahan untuk rakyat, untuk orang bawah ni 24 jam sepatutnya. Lagi molek lagu tu. Sebab apa? Nabi tidak terhad, tidak sebab kita tak boleh jual garam tengah malam jadi sesok. Jual garam je padahal bukannya jual ada banyak patah larang pula tu. Harga ni tak boleh nak beri jarum tengah malam, tak boleh. Jadi sesok. Banyak benar sesok. Lepas tu baca surah Waqiah jadi kayu. Padahal hak tu palsu. Hak tu tidak sahih. Pakar hak tu. Hak tak ada maksud hak tu jadi kita ni ketinggalan. Hak sebenarnya sepatut diikut, tidak diikut. Hak sepatut diikut, tidak diikut. Hak dilarang ikut, kita buat hak tu. Hak dilarang kita buat. Padahal tak ada kena-mengena, malas sia, serupa je. Ini cerita orang sampai dulu. Kalau ya pun ketika rumah gelegar jarak. Ketika tu jadi kalau sapu tengah malam, dia kata mempesakai papa, kata dia. Lah jatuh kok celah-celah terpitih kan. Payah juga nak nyuruh masuk bawah tu. Tu je lah. Betul dari segitu, sekadar tu. Tak ada kena-mengena. Jual garam jadi sesok kau gapo kau tak ada. Tak ada. Ada juga macam-macam lah kita ni. Garam kait dengan garam ni pun banyak juga dah. Kena makan tu kena jamu garam dulu. Ada juga amalan orang kita kan. Tak ada kena-mengena dengan agama langsung. Ada atau tidak dalam hadis? Ada, tapi hadis tak pakar. Orang tak ikut hak tu. Kalau tidak, tak ada lah kelebihan Bukhari. Ada, tapi hadis maudhu. Nabi SAW pesan pada Sayyidina Ali, kalau nak makan garam dulu. Tak boleh waktu tu orang tak pakar waktu tu. Kalau kena apa dia, darah tinggi tu molek tak garam semacam mana. Allah banyak perkara lah. Islam dah, ramah dah. Cara tu ikut tu tak betul. Cara ikut tak betul tu. Jadi tak ke mana juga. Waktu kita takut Nabi royak akhir zaman ni kan akan tiba satu masa jadi orang Islam ni ramai bilangannya tapi sepa buih. Tu takut. Orang kafir tak ada takut, tak ada berasa hebat, lebih sikit abuk orang Islam. Ya Allah. Kalau kita tidak usaha naik kedudukan orang Islam, taraf orang Islam akan jadi gitu sungguh. Betul kalau dia kata. Memang telah berlalu dah berapa zaman lagu tu terhadap orang Islam. Telah berlalu. Orang Islam dijajah, dihina, tak ada kabar satu. Negeri dia pun kena ambil kat orang. Lah ni alhamdulillah lah banyak perkara dah selesai je. Tapi pernah suatu ketika banyak lagi hak lain selesai dah hak tu pun. Banyak lagi. Yang keenam, seseorang yang berpakaian ganjil harus ditegur. Kena tegur. Kalau pakai pelik-pelik, terutamanya yang mendedahkan aurat, tu Nabi tegur. Ni pesen mana pula pakai lagu ni? Padahal kita kata setara tu je dalam keadaan susah.
Tak boleh, kena tegur masalah pakaian. Kena tegur. Jangan tak tegur. Kalau anak pakai, perempuan pakai, 10 lelaki, dah lah rambut pendek. No. Dah lah rambut pendek. Bukan tak boleh rambut pendek tu, boleh gunting seperti yang kita sudah maklum dah orang perempuan. Tapi masalah dengan mendedahkan rambut tengah jalan, lepas tu pakai seperti lelaki, gaya tu seperti lelaki, tak tegur. Ayah pakai jubah, rata masjid, jajak masjid, no. Tak kena tu. Tak kena tu. Silap tu. Kita kena ingat masalah Islam ni, agama ni, dia tak boleh masuk syurga juga. Seseorang tu kalau orang ada kaitan dengan dia tu, duduk pegang balik belakang, tak selesai, dia kena selesai tu. Jangan ingat bila kita selesai habis, ikutlah lah mana-mana. Tak, tidak gitu Islam. Dia ada kaitan. Hak mana-mana di bawah tanggungan kita tu, kita kena selesaikan. Kalau tidak, masalah lah. Kalau tidak, masalah bila dalam dunia ni pun masalah dah. Akhirat lagi. Dalam dunia ni tu pakar lagu tu tak lama, macam-macam lah boleh berlaku kan. Lepas tu kat kita duduk marah orang lelaki jahat lah. Ya kita tu pakar lagu tu tak senonoh tu, yang menyebabkan orang terpesona. Kalau kena macam ni, ralik lekor sikit boleh jadi tepuh kursi tu. Kalau bawa ke berapa tu, tengok ke pakaian tu, itulah bendanya. Jadi awak nyaya kau orang. Orang lelaki ni memang dia jenis gitu. Memang jenis gitu, jenis mabuk sikit. Jadi kalau tengok buat nyaya lah. Lepas tu kita kata ke dia, supaya juga duduk pakai gelar, duduk pakai subah. Nah, kalau kau pakai tudung, nak nampak warna subah. Tak nampak. Saling tekuk, nak nampak warna. Buka tu lepas tu hak dunia. Reboh, jatuh situ, mati. Kena ragu. Tengok, itulah yang dia larang. Itu benda aja. Dunia akhirat untuk kebaikan kita. Apa akhirat saya esok? Saya perkara pula, soal jawab pula. Jadi masalah pakaian yang ganjil kena tegur. Yang ketujuh, apabila ditanya tentang sesuatu perbuatan pelik yang kita lakukan, kita harus menjelaskan sebab-sebabnya. Itu daripada hadis ni. Bila ditanya, profesor mana ni pakaian lagu ni? Jabir Purwaya, kain ni pendek. Jadi kira-kira je dia faham, molek tutup alih atas bahu ni. Kita kena raya. Walaupun tak betul, kita tak apa, kena betul lah. Dia akan betul lah apabila kita raya. Jangan tak raya. Sayyidina Umar orang keliru dia. Sebab dia dengan hamba dia naik untuk pergi ke Syam. Zaman dulu Syam ni, kalau kata Syam ni kan macam sini. Syam ni kita terjemah apa di dalam bracket tu kita buat Syria, tak tepat. Syam ni lebih luas. Kalau mengikut geografi dulu, peta dulu, zaman dulu, Syam ni Palestin, Lebanon, Israel, Syria, Jordan, semua tu Syam. Zaman itu, zaman Nabi dulu. Lepas tu dia pecah, penjajah lah, penjajah lah. Sayyidina Umar pergi naik unta. Dia pergi dengan hamba dia. Kebetulan sampai tempat dia nak pergi tu, hamba dia duduk datang. Jadi orang hormat tu kamat kau khalifah. Dia muka baju pakai lebih kurang serupa. Dia sampai ke Syam, dia tengok Sayyidina Muawiyah pakai kemai hebat. Said dah kita katakan dunia. Said lah baju tu. Komah lah. Dia pun kata, apa kamu lagu ni pakai? Jadi maksud dia molek masing-masing tu, dia nak tawaduk, merendah diri, tidak menampakkan kelebihan. Barulah orang mesra dengan kita, orang tidak merasa kita ni lebih daripada dia. Ada maksud dia. Sayyidina Muawiyah kata, dia jawab. Bila Sayyidina Umar kata begitu, Sayyidina Umar tak sukalah. Dia kata, saya di sini keadaannya tidak serupa di Madinah. Kita berhadapan, kita dekat dengan orang kafir. Orang kafir ni dia tidak faham serupa kita.
Penilaian dia pun tidak serupa kita.